Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah di hadzal yaum sanadrusu mawdu'an jadidan di madati usuluddin di qism tauhid tahta al-mawdu' al-fikrah al-hadisah al-munharifah. Baik, sebelum kita memulakan pengajian kita pada kali ini, eloklah kita mulakan dengan Bismillah dan Al-Fatihah. Baik, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahaskan tajuk liberaliyah fikrah al-hadisah al-munharifah dalam bahagian tauhid ke surat 14 di dalam buku teks masing-masing. Ya, boleh rujuk buku teks muka surat 14. Apakah yang dimaksudkan dengan al-fikratul hadisatul munharifah? Al-fikratul hadisatul munharifah bermaksud pemikiran moden yang menyimpang. Al-fikrah pemikiran, al-hadisah moden, al-munharifah menyimpang. Apa yang dimaksudkan dengan menyimpang? Menyimpang di sini adalah menyimpang daripada pemikiran Islam. Pemikiran moden yang menyimpang daripada Islam. Okey, cuba disebutkan semula. Al-fikratul hadisatul munharifah. Pemikiran moden yang menyimpang. Cuba ulang. Baik. Okey, mafhum al-liberaliyah. Okey, apa makna al-liberaliyah? Okey, kalau dalam bahasa Melayu, kita selalu guna liberalism. Liberal, Islam liberal. Kalau di Indonesia, jaringan Islam liberal. Okey, baik. Apa dia liberal? Liberalism ini adalah harakatun fikriyatun tanzuru ilal Islam bi annahu yunadi bi qiyamil hurriyah wa huquqil insan wal musawatil liberaliyah wa faslid din 'anid daulah. Okey, harakah fikriyah yang bermaksud gerakan pemikiran yang memandang, yang berpandangan kepada Islam bahawa Islam mengajak kepada nilai-nilai kebebasan, biqiyamil hurriyah wa huquqil insan, dan hak-hak asasi manusia, wal musawatul liberaliyah, dan juga kesamarataan liberal, wa faslid din 'anid daulah, dan pemisahan agama daripada negara. Okey, satu pemikiran, gerakan pemikiran yang berpandangan bahawa Islam menyeru kepada apa? Kebebasan, nilai kebebasan, hak asasi, kemudian kesamarataan liberal, kemudian pemisahan agama daripada negara. Okey, jadi kita nampak dah di Malaysia sendiri pun memang ada benda-benda ini. Mereka yang duk menuntut kesamarataan gender, apa lagi? Kesamarataan agama. Okey, itu semua bawah al-fikrah al-hadisah al-munharifah. Okey, mereka yang menganggap agama sahaja, bila bab negara ni tak perlulah cerita pasal agama. Orang agama diketepikan dalam bab negara. Okey, bila ekonomi tu pandang pada dasar barat sahaja, tak memandang kepada bagaimana Rasulullah membina ekonomi dan negara. Itu semua adalah pemikiran-pemikiran liberal yang mana tanggungjawab kita lah untuk membetulkannya. Okey, jangan duk sebut liberal tapi liberal bahaya tapi kita tak ada buat apa-apa pun, tak belajar pun. Jadi sumbangan kita semua yang pertama adalah memahami tajuk ini. Faham tajuk, barulah kita boleh betulkan diri dan juga masyarakat. Baik. Al-liberaliyah ukhizat hazihil kalimah min liber wa hiya mustalah latini wa ma'nahu al-hur. Okey.
Liberalia ini diambil daripada kalimah, istilah liber. Asalnya liber. Dan ia adalah istilah Latini yang bermaksud bebas. Liberal maksudnya bebas. Tadilah al-hurri, al-hurriyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada manhajul liberaliyah. Apa yang dimaksudkan dengan manhajul liberaliyah? Manhajul liberaliyah bermaksud metodologi liberal ataupun pendekatan pemikiran bebas. Okey, pendekatan yang mereka gunakan yang pertama al-hurriyah al-mutlaqah. Apa makna al-hurriyah al-mutlaqah? Pendekatan kebebasan mutlak. Okay, apa maksud mutlak? Bahawa ia tidak ada batasan. Contoh, kita kata air mutlak. Apa dia air mutlak? Semata-mata air. Apabila air itu dimasukkan sirap, dia jadi air sirap. Dia tak jadi air mutlak. Okey? Jadi kebebasan mutlak memang bebas sebebas-bebasnya. Al-fahmu bi'anna lil-fardi mutlaqatan bila quyud. Kefahaman bahawa bagi seseorang individu, okey, adanya kebebasan mutlak bila quyud, tanpa ada batasan. Tidak boleh ada batasan. Hatta fil i'tiqad, sama ada dalam kepercayaan, wal fikr, dalam pemikiran, was suluk, dalam tingkah laku. Ini yang kita lihat ideologi yang dibawa oleh liberal ini, dia tak nak terkongkong. Dia tak nak terkongkong. Okey? Kalau contoh di Malaysia, kita dalam suasana COVID-19 ini, kita masih terkawal dengan perintah pemimpin. Tapi bagi mereka, apa yang kami nak buat, apa yang kami nak fikir, itu kebebasan kami. Kamu tak boleh sekat. Jadi mereka turun ke jalan raya untuk membuatkan tunjuk perasaan dan sebagainya. Ini memberi kesan yang buruk juga pada diri mereka. Contoh yang lain, apa yang kami nak lakonkan, apa yang kami nak buat, itu bukan urusan kami. Tingkah laku mereka itu bebas. Setiap orang bertanggungjawab atas diri dia sendirilah. Maksudnya kami nak buat apa, itu pulang pada kami. Ini al-hurriyah al-mutlaqah. Sebab itu kita tak boleh ada pemikiran nak bebas secara mutlak ini. Hidup kita ni mesti ada batasannya dengan perintah Allah, dengan ketetapan kepimpinan. Mesti ada. Okey? Baik. Seterusnya adalah al-ilmaniyah. Apa makna al-ilmaniyah? Okey? Al-ilmaniyah bermaksud sekularisme. Okey? Ib'aduddin anil hayah. Okey? Saya bagi yang ringkas saja. Apa dia sekular? Ib'aduddin anil hayah. Maksudnya menjauhkan agama daripada kehidupan. Ataupun fasluddin anil hayah. Memisahkan agama dari kehidupan. Ini dia sekular. Maksudnya agama ni hanya perkara ibadat, perkara nikah kahwin. Tapi dalam perkara yang berhubung dengan muamalat sesama manusia, dalam bab ekonomi, dalam bab menjaga alam sekitar, mereka kata tak ada kaitan dengan agama. Jadi orang agama duduk dan diam kat masjid lah, settlekan masalah agama. Okey? Sebenarnya seluruh kehidupan ini adalah berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan agama. Jadi orang-orang sekular, pemikiran-pemikiran sekular ni begitu. Kalau orang tu ustaz, orang tu ada latar belakang agama, maka mereka tak boleh nak masuk campur dalam urusan-urusan kehidupan seperti perniagaan, urusan alam sekitar, urusan jual beli di pasar borong, tak boleh. Okey, itu sekular. Baik, seterusnya pemikiran at-ta'adudiyah ad-diniyah. Apa dia at-ta'adudiyah ad-diniyah? Rafdul at-ta'adudiyah ad-diniyah ini maksudnya pluralism. Pluralism agama. Okey, kepelbagaian agama.
Okey, plural lah, banyak. Okey, rafdul i'tiqad bi anna al-Islam huwa ad-din al-wahid 'ala al-haq. Rafdul i'tiqad. Apa makna rafdu? Rafdu menolak kepercayaan bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Okey, mereka menolak i'tiqad bahawa Islam tu satu-satunya agama yang benar. Bagi mereka, semua agama itu adalah satu. Dan last sekali, mereka nak orang Islam ini sebenarnya fikir bahawa bukan Islam sahaja agama yang benar. Semuanya sama dan akan pergi kepada satu perakhiran. Seterusnya, kita akan menyentuh atharul fikratil liberaliyah wa akhtaruha 'ala al-muslimin. Ma makna athar? Athar bermakna kesan-kesan pemikiran-pemikiran liberal wa akhtaruha 'ala al-muslimin, dan bahayanya kepada orang Islam. Okay? Dari segi akidah, at-tarbiyah wal akhlaq wal ijtimaiyah, dan juga as-siyasiyah. Al-aqidah, dari segi akidah, at-tashkik fil aqidah as-sahihah wa za'za'at siqah biha. Okey, at-tashkik fil aqidah as-sahihah wa za'za'at siqah biha. Mempersoalkan akidah yang betul. Tadi mempersoalkan akidah yang betul wa za'za'at siqah biha, dan menggoncangkan keyakinan. Dengan persoalan itu, dia saja tanya untuk menggoncangkan keyakinan kita. Untuk kita kata apa, saya tak pasti bahasa sekarang. Dia tanya tu saja nak buat kawan dia macam hilang pedoman lah, macam tu lah. Asal cakap A, bila cakap tu kita macam macam tu. Kesan pada pegangan kita. Okey. Yang kedua, dari aspek at-tarbiyah wal akhlaq wal ijtima'. Okey, dari aspek at-tarbiyah, apa makna at-tarbiyah? Pendidikan, akhlak dan juga sosial. Okey. Lizalika, macam mana dia memberi kesan dari aspek pendidikan, akhlak dan sosial? Lizalika an tariqil inhilal wa tafassukh al-akhlaqi. Okey, dia gabungkan al-inhilal wa tafassukh al-akhlaqi. Okey, perkara ini dilakukan antariq, melalui al-inhilal wa tafassukh al-akhlaqi, melalui kerosakan moral, kerosakan akhlak. Keruntuhan dan kerosakan akhlak. Okey, nampak? Kita tengok. Misal, macam mana? Bagaimana? Contohnya, ifsadul mar'ah wa ja'alaha yatala'abu biha al-munharifun sulukan wa akhlaqan. Ifsadul mar'ah wa ja'alaha yatala'abu biha al-munharifun sulukan wa akhlaqan. Contohnya, merosakkan wanita Islam dan menjadikan mereka bahan boneka. Yata'allab biha. Dijadikan apa? Wa ja'alaha dumyah. Tertinggal perkataan itu. Wa ja'alaha dumyah yatala'abu biha al-munharifun sulukan wa akhlaqan. Okay? Merosakkan wanita Islam dan menjadikannya bahan boneka. Okay? Yang dimanipulasi oleh golongan yang rosak tingkah laku dan moralnya. Okay? Merosakkan wanita dan menjadikannya boneka. Okay? Dimanipulasi. Kata la'ab di sini kita ambil yang dimanipulasi oleh golongan yang rosak. Al-munharifun yang rosak, yang menyimpang dari segi apa? Tingkah laku dan moralnya. Banyak dah berlaku dalam aspek akhlak. Mereka beri kesan. Sebab apa? Semuanya bebas. Beri kebebasan. Kenapa tak pakai tudung? Ini hak saya.
Tak ada siapa yang boleh mempersoalkan. Akhirnya, kenapa pakai seksi? Ini kebebasan saya. Kebebasan wanita itu adalah dapat menonjolkan tubuh badan dia. Kesan dia, wanita itu dimanipulasi oleh golongan-golongan yang rendah akhlaknya. Okey? Baik. Kita pergi yang ketiga. Okey? Asiasiyah, dari aspek politik. Liberal ni kesan politik pun ada. Okey? Iqsa' al-syari'ah 'anil hukmi wa 'azluha 'anil hayah. Iqsa'ul syari'ah 'anil hukmi wa 'azluha 'anil hayah. Apa makna iqsa' tadi? Melucutkan. Melucutkan syariah dari sudut pemerintahan, azal, dan mengasingkannya daripada kehidupan. Inilah kerja orang-orang liberal ni. Melucutkan syariah daripada sudut pemerintahan dan mengasingkannya daripada kehidupan. Apa kesan dia? Apa contohnya? Tengok. Wahasruha fi nitaqil masjid wal ibadat asyakhsiyah. Hasruha, membataskan agama ini pada apa? Syariah ini pada apa? Fi nitaqil masjid, dalam kawasan masjid dan ibadat peribadi. Okey, orang tak suka dah politik ni. Bila kita pun orang agama tak nak belajar, tak nak faham politik agama, politik yang disyariatkan oleh Islam, macam mana kita nak buat perundangan yang betul? Okey, macam mana kita nak bawa satu negara Islam yang betul kalau anak-anak tak nak belajar usuluddin tu betul lah. Tu yang poin utama dia. Okey, faham? Kesan liberal tu sendiri ada pada politik. Okey, bila politik apa yang dia buat? Kita tak ada orang yang nak belajar dalam bab politik. Maka syariah dilucutkan daripada hukum. Wa azluha 'anil hayah, dan diasingkan daripada kehidupan. Nampak tajuk ni besar kesannya pada kehidupan sepatutnya lah. Okey, baik. Pergi. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian mu'jamul kalimat. Ini sengaja Ustazah asingkan dalam rakaman yang tersendiri supaya anak-anak dapat biasakan perkataan-perkataan ini. Okey, kena ingat, kena faham perkataan ini supaya anak-anak mudah untuk menulis, untuk memahami tajuk. Okey, ingat perkataan-perkataan ini. Okey, insya-Allah, okay, sebut dan cuba hafalkan. Tengok yang pertama, qiyam. Qiyam adalah jamak bagi kalimah qimatun. Okey, apa maksud qimatun? Nilai. Qiyam adalah nilai-nilai. Yang kedua, al-hurriyah. Al-hurriyah maksudnya kebebasan. Kalau kita tengok dalam buku teks itu ada disebutkan dia qiyamul hurriyah, nilai-nilai kebebasan. Okay. Yang ketiga, al-musawah, kesamarataan. Al-musawah, kesamarataan. Okay. Kalau anak-anak boleh ingat 3 perkataan ini pun dah banyak membantu. Sebab asas kepada tajuk liberal ataupun pemikiran moden yang menyimpang ini, banyak kita akan gunakan perkataan nilai, kebebasan, al-musawah di antara keyword yang boleh membantu anak-anak untuk menguasai tajuk ini. Okay. Qiyam, al-hurriyah dan al-musawah. Okey, kita pergi. Okay, kita tengok. Mu'jamul kalimat. Okay. Al-hurriyah al-mutlaqah maksudnya kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak maksudnya tak ada apa-apa ikatan lah. Bila kita kata mutlak, air mutlak tu apa? Air, semata-mata air. Tak ada pula. Kalau kita kata air sirap, dia tak jadi air mutlak. Kalau kebebasan mutlak ni bebas betul. Okay. Yang kedua, quyud. Itu batasan. Okay. Yang ketiga, as-suluk, tingkah laku. Yang ketiga, istiklaliyah. Okay.
istiqlal. Kita boleh katakan dengan di sini kita lebih kepada kebebasan. Okey, tapi boleh juga dimaknakan dengan kemerdekaan. Okey. Yang kelima as-sawabiq. As-sawabiq di sini adalah ketetapan. Okey. Kita tengok. Okey, al-hurriyah al-mutlaqah, quyud, as-suluk, istiqlaliyah, kebebasan, as-sawabiq, ketetapan. Pernah dengar sekular? Ilmaniyah ni secularism. Saya pun tak pastilah betul ke tak bahasa Melayu saya tu. Okey. Sekular. Apa dia sekular ni? Okey. Yang kedua, hasru, membataskan. Okey, membataskan. Al-hasru, hasru, membataskan. Yang ketiga, kita akan jumpa perkataan ad-daik, sempit. Ad-daik, sempit. Okay, dan yang keempat, al-alaqah. Apa dia al-alaqah? Hubungan. Okey. Kita tengok. Pluralisme agama. Okey. Nanti kamu akan jumpa perkataan al-mawaraiyah. Apa dia? Metafizik. Tengok, kenapa ada perkataan metafizik tiba-tiba dalam tauhid? Sebab dia terkandung dalam tajuk at-ta'adudiyah ad-diniyah. Okey? Dan ingat perkataan rafdu. Ar-rafdu maksudnya menolak. Mu'jamul kalimah dahulu. Okey? At-tashkik, selalu tak jumpa perkataan tashkik. At-tashkik ni mempersoal. Okey, mendatangkan keraguan. Okey, za'za'ah, menggoncang. Za'za'ah, menggoncang. Al-inhilal, keruntuhan. At-tafassuh, kehancuran atau kerosakan. Lebih kurang maksud dia. Okey, dumyah, dumyah, boneka. Al-munharifun, golongan yang menyimpang ataupun rosak. Iqsa, melucutkan. Okey, ulang balik. At-tashkik, mempersoal atau mendatangkan keraguan. Za'za'ah, menggoncang. Al-inhilal, keruntuhan. At-tafassuh, kehancuran atau kerosakan. Dumyah, boneka. Al-munharifun, golongan yang menyimpang ataupun rosak. Iqsa, melucutkan. Okey, baik. Hampir pada penghujung. Okey. Kita tengok yang pertama, hal ta'lam. Ini sebenarnya ada pada buku teks di safha 15. Okey, 15. Qala al-Malik Luwais at-Tasi'. Saya tak pasti sebut macam mana. Luwais at-Tasi' amam al-hamalat as-salbiyah ba'da khurujihi 'an as-sijni fi Misr. Okey. Apa dia kata? Qala al-Malik Luwais at-Tasi'. Okey. Berkata Luwais, Raja Luwais ke Luwais yang ke-9? Luwais. Luwais. Nak sebut pun berbelit. Okey. Raja Luwais yang ke-9 dia kata, apa yang dia kata? Iza aradtum an tahzamul muslimin fala tuqatiluhum bisilah wahdahu faqad hazamtum amamuhum fi ma'rakah as-silah walakin harabu fi aqidatihim haribu fi aqidatihim. Iza aradtum an tahzamul muslimin, jika kamu ingin mengalahkan orang Islam, fala tuqatiluhum bisilah wahdahu, maka jangan kamu melawan mereka dengan senjata sahaja. Faqad hazamtum, okey, kerana kamu telah dikalahkan di hadapan mereka fi ma'rakatis silah, dalam pertempuran senjata. Walakin haribu fi aqidatihim, tapi perangi mereka dalam akidah mereka, dalam pegangan mereka. Okey, banyak berlaku sekarang. Dah tak ada dah mereka. Tapi ya ke? Sekarang itu mungkin dahulu. Di waktu pegangan orang Islam memang kuat akidahnya. Pada zaman perang salib itu, zaman
peperangan salib, macam mana orang Islam boleh menang? Kerana akidah mereka kuat. Okey, akidah mereka kuat menyebabkan mereka tu boleh menang. Sebab bagi mereka mati syahid itu adalah yang utama. Tapi cuba kalau sekarang, dari segi senjatanya, lawan senjata pun kita boleh kalah, na'udzubillah. Dan mungkin juga boleh kalah dari segi akidah tu sendiri. Setiap hari ada filem-filem yang boleh merosakkan akidah. Bahayalah. Okay, mereka dah tak perlu dah dikata, tak payah kamu nak lawan mereka dengan senjata. Sebab dalam perang salib mereka dah kalah dah dalam perang senjata. Tapi kamu lawan mereka dari segi kepercayaan. Gugat mereka dari segi akidah. Runtuhkan agama mereka, runtuhkan akhlak mereka. InsyaAllah kamu akan, dia pula cakap insyaAllah tak, maka kamu akan menang. Okay? Macam dalam. Okay. Seterusnya kita pergi. Hal ta'lam yang seterusnya, ini ada pada muka surat 17. Okay. Tu ada gambar anak murid dengan ustaz dia tu. Okay. Limaza, Ustazah jadikan hal ta'lam yang di muka surat 17 ni dalam bentuk soalan. Untuk nampak point dia. Limaza antara Islam al-fikrah al-liberaliyah. Kenapa Islam mengingkari fikrah al-liberaliyah, menentang pemikiran liberal? Okay? Kenapa? لأنها تؤيد الحرية المطلقة فالحياة السعيدة لا تتم إلا بموافقة شريعة الله. Okay? لأنها kerana ia, okay, تؤيد الحرية المطلقة, kerana ia menyokong, تؤيد, menyokong kebebasan mutlak. فالحياة السعيدة, hidup yang bahagia, la tatimu, tidak akan sempurna, illa bimuwafaqati syariatillah, kecuali dengan menepati syariat Allah. Okey, hidup yang bahagia tidak akan sempurna kecuali dengan syariat Allah. Okey, baik. Yang kedua, okey, bila kita mengingkari sesuatu, kita kena ingat pula apa dalil dia. Okey, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Hati dalil, okay, ala inkari Islam bil fikrah al-liberaliyah. Bil fikrah al-liberaliyah. Berikan dalil tentang penentangan Islam terhadap pemikiran liberal. Ni semua dah. Dalil ni umum, dan kita boleh letak pada liberal. Okay, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasiri. Surah Ali Imran ayat 85. Okay. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat dari kalangan orang-orang yang rugi. Okay. Kamu pergi cari agama lain selain pada Islam, maka kamu tak akan diterima. Dan besok kamu dekat akhirat, kamu termasuk orang-orang yang rugi. Zal. Baik. Seterusnya hal ta'lam yang ketiga ini ada pada muka surat 18. Okey. Dia ada 3 poin perbezaan yang diletakkan di sana. Mal farqu bainal hurriyah fil Islam wal liberaliyah. Apakah perbezaan di antara kebebasan dalam Islam dan liberal? Ada. Islam ada kebebasan? Ada. Tapi bil quyud. Ada batasannya. Okey, kita tengok. Yang pertama, hurriyah khudu' ilallah. Kebebasan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bebas nak buat apa yang kamu suka buat, tapi kamu mesti patuh pada perintah Allah. Sampai pada batasan yang Allah kata haram, kamu tak boleh buat. Okey? Yang liberaliyah macam mana? Hurriyatut ta'amul hatta yatajawaz fitratul insan. Kebebasan berurusan, at-ta'amul, berurusan, hatta yatajawaz, sehingga melampaui
fitrah al-insan. Sehingga melampaui fitrah manusia. Kalau kita tengok, mereka memang terlampau melampaui fitrah manusia lah. Yang lelaki pun boleh dengan yang lelaki. Boleh berurusan begitu. Okey. Sedangkan fitrah manusia itu diciptakan lelaki dengan perempuan. Baik, yang kedua, hurriyatul aqli dari segi Islam, kebebasan dia yang kedua, hurriyatul aqli anil kharafat wal awham waz zunun al batilah. Okey, hurriyatul aqli, kebebasan berfikir daripada perkara khurafat, mitos. Kan? Perkara khurafat. Contoh yang macam mana? Nak kahwin kena letak lesung batu atas atap lah, apa dan merepek-repek semua tu. Wal awham, ilusi. Wazunun al-batilah, dakwaan yang palsu. Okay? Akal kita ini mesti bebas daripada mitos, benda-benda khurafat, ilusi dan dakwaan palsu. Maksudnya, kita ni kena bijak dalam berfikir. Kena ada ilmu mana perkara yang khurafat, perkara yang memberi keraguan. Sebab itu penting belajar tauhid. Kamu dah sampai pada tajuk tauhid yang terakhir ni untuk pelajaran dini. Sebab itu ini tajuk yang saya rasa yang menguji macam mana. Kamu ingat tak tajuk-tajuk sebelum ni? Okay? Baik. Al-Hurriyah, beza dia pada Al-Hurriyah fil Liberaliyah. Saya rasa ejaan Ustazah Liberaliyah ke atas tu tertinggal lam. Okey? Nanti nak betulkan. Hurriyatut ta'akul hatta yuqaddimuha 'alan nas. Okey? Kebebasan berfikir sehingga membelakangkan nas syarak. Kebebasan berfikir sehingga membelakangkan nas syarak. Okey? Mereka ni, puak-puak liberal ni, bukan sahaja membelakangkan nas syarak, bahkan mereka ni boleh pula dia nak minta, dia kata apa? Mengusulkan supaya Al-Quran ni ditafsirkan oleh wanita. Tu contoh dah tu. Dia kata sebab selama ni tafsir ni ditafsirkan oleh orang lelaki. Jadi tafsir ni berat sebelah. Jadi semuanya banyak lelaki je menang. Perempuan ni banyak yang kita kata ditindas lah. Tu antara pemikiran-pemikiran mereka. Bukan saja membelakangi agama, membelakangi nas. Bahkan mereka ni nak buat nas baru pula. Nak mentafsirkan Al-Quran dengan cara mereka sendiri. Okay? Yang ketiga, perbezaan Al-Hurriyah fil Islam, Hurriyatul i'tiqad 'anit taqalid wal hawa. Kebebasan i'tiqad daripada tradisi dan hawa nafsu. Ini tak kisahlah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke. Asal kata Islam, mesti bebas daripada pemikiran tradisi dan juga hawa nafsu. Main ikut aja. Okay? Ikut-ikutan. Tradisi. Kenapa buat gini? Dah nenek moyang dulu buat gini. Entah. Si Polan buat gini, aku buat gini lah. Tanpa ada belajar. Tak ada ilmu. Main ikut. Kemudian mengikut hawa nafsu. Mesti bebas daripada perkara-perkara tersebut. Okey. Tapi kalau liberal, hurriyah mutlaqan fi kulli jawanib al-hayah. Kebebasan mutlak dalam semua aspek kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sebagaimana kebiasaan, mesti ada tugasan. Okey. Cuba tengok pada muka surat 19 tu ada perkataan al-ilmaniyah, secularism, al-barajmatiyah, pragmatism, at-ta'addudiyah, ad-diniyah, pluralisme agama, ad-darwinisiyah, pemikiran Darwin. Okey. Empat-empat ni, tugasannya adalah kamu bagi saya apa maksud dia, apa konten dia sikit. Satu point. Nak juga tahu, faham tak apa dia pragmatism, apa dia pluralism agama, Darwinism, secularism, segala yang ism tu.
Okey, bagi maksud dia, kemudian satu contoh atau penerangan. Buat ringkas-ringkas saja. Okey, baik. Kemudian untuk minggu ini, fahamkan video ini dan jawab muka surat 18. Okey. ما مفهوم الليبرالية باين باختصار عن منهج الليبرالية. Okey. Yang pertama, mafhum liberaliyah. Ada dalam buku teks. Bayin biikhtisar an manhaj al-liberaliyah. Ada dalam buku teks. Berikan secara ringkas tentang pendekatan liberal. Jim, kaifa tuma'id al-fikrah al-liberaliyah anil muslimin. Okey, ini soalan kebat. Bagaimana nak menjauhkan fikrah liberal daripada orang Islam? Cuba buat ayat. Okay, dal, nakish bi uslubik an radil Islam ala liberaliyah. Bincangkan dengan uslub anda tentang penolakan Islam daripada liberal. Nakish tu maksudnya kamu kena buat hujah sikit lah tentang Islam ni menolak pada liberal. Banyak artikel tentang liberal ni. Okay, yang boleh diambil. Tapi bagaimana nak mengolah ayat itu? Kita nantikan. Saya nantikan tugasan daripada anda. Okay. Ishrah biijaz an atharil fikratil liberaliyah wa ikhtariha ala muslimin. Ini pun soalan yang ada dalam buku teks. Terangkan dengan ringkas kesan-kesan pemikiran liberal dan bahayanya kepada orang Islam. Okey, tengok yang kedua. Ikhtar khamsan minal kalimat aw at-tarakib al-atiyah thumma ja'alha jumalan mufidatan. Okay. Pilih 5 sahaja. Dari banyak-banyak ni, pilih 5 sahaja perkataan-perkataan dan jadikannya dalam bentuk ayat yang sempurna. Nak buat semua pun boleh, nak buat 5 pun boleh. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.